Assalamualaikum. Apa? Iya. Okay. Ramai petang. Zeti, hai. Okay. Alright. Masuk dulu. Waiting for some of your friends. Okay. Selamat petang, selamat datang semua ke kelas sesi petang. Alright, so petang ni kita akan sambung sikit yang semalam dan topik terbaru, electromagnetic wave. Okay, gelombang elektromagnet. Okay, so seperti biasalah, korang sediakan diri, duduk selesa-selesa, calculator, make sure ada kira-kira so kita kena ada calculator dan bahan yang kita nak pakai petang ni. Okay, so form 4 siapa ada textbook boleh prepare with your textbook juga. Okay. Korang tak nampak cikgu kata lah. Ada 27. Right. Share screen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera to all of you. Okay, pada korang semua selamat. Salam sejahtera. Kenapa tak ada gambar cikgu? Alright, so dengar tak? First, dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Dengar cikgu. Dengar Alright. Sekejap, cikgu ni tengok kat mana tadi? Chat, mana chat? Okay. Semualah pula petang-petang ni. Okay, so hari ni adalah sesi terakhir untuk topik wave. Okay, sesi terakhir untuk topik wave. Kita akan cover electromagnetic wave. Tapi sebelum tu kita nak sambung dulu yang semalam. Semalam kita cover interference. So ada sikit lah, kita banyak lagi yang belum habis. Okay, so banyak lagi yang belum habis. Kita recap balik apa yang kita belajar semalam dulu. Okay, so semalam kita cerita macam mana interference boleh berlaku. Okay, so semua dah ready Right, kalau dah ready, cikgu boleh mula untuk sesi petang. Pagi tadi cikgu dah buat dah. Ada yang datang pagi tadi, join pagi tadi, join lagi petang ni. Tak apalah. Boleh je, suka hatilah. Okay. Sorry cikgu sesama sikit. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So what is interference? Okay, back. What is interference? So kita nak sambung yang belajar semalam tau. So semalam kita belajar berkaitan dengan interference. So interference is basically you need two wave. Ada dua wave.
Okay, ada dua wave. So interference is superposition of two coherent wave. Bahasa Melayunya superposisi dua gelombang yang koheren. Okay. So you need to understand or you need to remember what is the meaning of coherent. Okay, koheren tu apa? Bahasa Melayu pun koheren juga. Cuma ejaannya K-O-H-E-R-E-N. Koheren. Okay. So koheren tu adalah bila dua gelombang dia ada sama fasa and frequency. Okay, ulang. Sama fasa and frequency. Same phase and same frequency. Okay, semalam cikgu lukis graf tu. Warna biru and warna hijau. Kita cerita semalam, warna biru 2 Hz sebab ada dua gelombang satu saat. Warna hijau pun ada dua graf, dua gelombang satu saat. Sekejap. Mek adik tertidur kat atas tangga. Oh, siapa tertidur atas tangga tu? Okay. Alright. So mute kan? Cikgu dah mute kan? Dia baru masuk. Ada yang link tak dapat. Baik. Oh, kejap Macam mana boleh tak dapat link? Kejap. Okay, maaf cikgu nak kena ada pula yang tak dapat link ni. Rasa semua orang dah terima email. Korang join macam ni? Korang dapat daripada mana? Email ke? Okay. So Vinesh website. Yes, Dik website. Nurin website. Cikgu kena kaji balik lah berapa orang yang ambil daripada website, berapa orang yang kena tunggu email. Kadang cikgu pun pening. Ada yang tunggu email, ada yang daripada website. Okay. So cikgu rasa cikgu dah buat website tu untuk bagi mudah lah. Tapi mungkin kalau susah cikgu kena fikir balik macam mana nak bagi cari bagi senang. Okay, so sambung. So semalam cikgu lukis yang warna biru tu. Warna biru tu ada dua gelombang satu saat. Warna hijau pun ada dua gelombang satu saat. Meaning same frequency. 2 Hz. Warna biru mula dengan crash, throw, crash, throw. Warna hijau pun crash, throw, crash, throw. Puncak lembangan, puncak lembangan. Jadi dua-dua gelombang tu sama fasa. Walaupun kalau kita tengok nombor dia, amplitude warna biru 10. Amplitude warna hijau 5. Okey. Syarat untuk koheren, sama fasa, sama frekuensi. Berlainan amplitude tak apa. Okey, berlainan amplitude tak apa. Asalkan sama fasa, sama frekuensi. Semalam kita dah cikgu tunjuk dia punya video yang ada gambar air gelombang tu. Okey, yang gelombang air tu korang boleh nampak. Yang ada garis, okey, ada nampak gelombang, ada yang macam tak ada gelombang langsung. Itu yang kita cerita semalam berkaitan dengan constructive and destructive interference. Okay, constructive dan destructive interference. So, constructive adalah bila crash jumpa crash, or throw jumpa throw. Okay. So, kalau gambar ni, korang boleh tengok kat sini, cikgu tandakan. Line jumpa line ni maknanya constructive dengan constructive. Okay. Puncak jumpa puncak. Yang ini pula putus-putus jumpa putus-putus, itu bermaksud throw jumpa throw ataupun lembangan jumpa lembangan. Okey, sama juga. Yang ni. Yang warna biru
Yang warna biru tu kita boleh nampak kat tengah ni. Ini bila crash jumpa throw, throw jumpa crash jumpa throw jumpa crash jumpa throw. So kita akan nampak itu adalah destructive interference. And memang dia duduk sebelah. Okay. So kita cuba dulu satu. Alright. Okay. Dalam soalan yang cikgu bagi dekat korang, okay, page dia adalah page 14. Okay, page 14. Dekat page 14 ni, kita tengok yang ni dulu. Apa maksud interference? Superposition of two coherent wave. Superposisi dua gelombang koheren. So coherent tu apa? Same phase, sama fasa, and same frequency. Sama fasa, sama frequency. Fasa, frequency. Okay. So kita nak cerita yang ni dulu. Kita nak ambil ikut titik dulu. Okay, soalan muka surat 14 kita ambil yang ni. Right. Okay, so kita tengok P. P ni adalah putus-putus dengan putus-putus. So putus-putus jumpa putus-putus, putus-putus tu mewakili throw, lembangan. So lembangan jumpa lembangan, maksudnya yang P ni adalah when throw meet with throw. So jadi double. Okay, jadi double. Right. And then kita ambil R. R adalah garis hitam penuh jumpa garis hitam, puncak jumpa puncak, puncak intersect with puncak. Okay, crash with crash. So this is crash meet with crash, double the crash. Okay, so Q. Q is throw meet with crash, so dia akan flat. Okay, so based on that, constructive interference adalah P and Q. P and R. P and R dekat sini is constructive. Warna hijau destructive. So tapi dia tanya, which of the following is antinode? Dia tak guna perkataan constructive and destructive, dia guna perkataan antinode. Okay, in your opinion, antinode represent constructive interference or destructive interference? Okay, cuba tulis. In your opinion, antinode tu constructive ke destructive? Okay, so Lufan tulis constructive, Sarah constructive, Faras constructive, Nick destructive. Okay. Antinode, cikgu buat buka nota balik. Okay, ni cikgu kena tegur sebab ramai selalu terconfuse. So, constructive, nama lain dia, nama titik tu adalah kita panggil sebagai antinode. Destructive node. Yang ni ramai tertukar sebab apa? Sebab nature of the word. Okay, nature of the word. So nature of the word tu sebab kalau kita kata anti, bunyi dia negatif. Okay, bunyi dia negatif. So orang selalu ingat antinode destructive. Tapi sebenarnya antinode, apa maksud node? Okay, node tu sebenarnya maksud dia kosong. Okay, node tu maksud dia kosong. So mana yang boleh dapat amplitude kosong? Right. Yang mana satu boleh dapat amplitude kosong? Yang dapat amplitude kosong hanyalah destructive. Konstruktif, amplitude dia jadi double. Okay, konstruktif, amplitude dia jadi double. So yang boleh dapat kosong hanyalah destructive. So kita panggil node dekat destructive. Anti kepada kosong, antinode konstruktif. So bila soalan ni tanya, okay, which of the following is
antinode, meaning dia tanya mana satu konstruktif. So the answer is P and R. Okay, P and R. Alright. So semalam kita discuss berkaitan dengan ni, ini baru water. We have another two interferent. Okay, cikgu buka balik dalam buku teks. Siapa yang ada buku teks KBSM, it will be in page, you can refer to your textbook. Kalau ada buku teks boleh refer textbook. Buka surat 200, buka 212 lah, 212. Okay, 212. Right. Cikgu saya bila gambar tu cikgu tak faham sangat. Boleh terang balik. Gambar yang mana, Khalida? Okay, begitu cikgu gambar yang mana? Gambar soalan ni ke? Gambar soalan ni ke? Yang kat nota. Yang kat nota yang besar. Yang kat nota yang besar. Yang ni. Ni ke? Yang kat nota besar yang ni ke? So kalau begitu macam mana? Okey. So tak faham yang mana? Okey. So ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang cikgu tanda line merah. Okey, so ada yang tak clear, tak apa, kita ulang. Yang cikgu tanda line merah. Okey, cikgu tanda warna merah. Semua line merah, titik merah, titik merah yang cikgu tanda tu semuanya dekat kawasan garis penuh jumpa garis penuh, putus-putus dengan putus-putus, penuh dengan penuh, putus-putus dengan putus-putus, penuh dengan penuh. Cikgu tanda dekat dia punya intersection. So yang cikgu tanda warna merah tu, itu adalah kawasan konstruktif. Sebelah dia, semua yang cikgu tanda biru, semua tu yang putus-putus jumpa penuh, putus-putus jumpa penuh, putus-putus jumpa penuh. Okay, ni pun sama. Putus-putus. Okay. So dia memang sebelah-sebelah. Dia memang sebelah-sebelah. Maknanya bila kita ada dua sumber, dua source yang coherent, meet with each other, dia akan ada kawasan konstruktif and destruktif. Dia akan ada kawasan yang membina dan memusnah dan dia duduk sebelah-sebelah. Okey, clear tak gambar ni? So bila cikgu tunjukkan yang soalan ni tadi tengoklah titik tu dekat mana. So dekat bahagian P tu putus-putus jumpa putus-putus. Putus-putus tu bawah jumpa bawah. Okey, dekat bahagian R, penuh jumpa penuh, maknanya crash jumpa crash. Tapi bahagian Q, putus dengan penuh, destruktif. Maknanya dia gila-gila lah konstruktif yang destruktif. Dia gila-gila. Yes, dia memang gila-gila. Okey, cikgu nak tunjukkan sini. So, sifat gila-gila tu kita akan tengok apa jadi dekat air, dekat cahaya and dekat sound. Okey, apa jadi dekat bunyi, air and juga sound. So, untuk air yang kita baru cerita tadi lah. So untuk air, the eksperimen dia akan guna ripple tank. So dekat sini ripple tank ni, cikgu zoom sikit. Ini dia ada dua vibrator. Tujuan ada dua vibrator to produce coherent wave. So dia vibrate sekali. So both dipper will vibrate same frequency and same phase. Okay. Kalau ingat semalam bila kita buat yang cikgu tunjuk video orang pergi dekat kolam, dia ada bola, lepas tu dia getarkan bola dia dekat kolam. Ingat tak lukisan tu, video tu? So dekat video tu maknanya itu dia punya dipper, dia punya penggetar. Tapi yang ni dekat tangki riak lah, ripple tank. Okay, so kalau cahaya jadi macam mana? Cahaya, okay, ingat syarat dia mesti two coherent wave. Dua gelombang coherent. So untuk light, how to produce two coherent wave? So to produce two coherent wave, you need a double slit. Okay, again, you need a double slit. Kalau water tadi, you have two vibrator. For light wave pula, cahaya pula, kita perlu double slit. Okay, double slit, dua celah. So apa jadi bila cahaya lalu dua celah, lepas pass through dua celah tu, double slit, what happen to the light? Light will interference. So apa jadi dekat screen? So dekat screen akan produce
a region where dia ada cahaya gelap, cahaya gelap, cahaya gelap. And for light wave, constructive is represented by yang ada warna. Maksudnya, kalau cikgu pakai laser warna merah, dekat skrin akan ada warna merah, gelap, warna merah, gelap, warna merah, gelap. Kenapa? Because yang merah tu terjadi due to constructive interference. Warna gelap tu because of destructive interference. Okay, clear tak? Bergila-gila. Macam tadilah. Macam tadi gelombang air kan bergila-gila. Construct, destruct, construct, destruct. Cahaya pun sama. Cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap. Okay, cerah representing constructive, gelap representing destructive. Okay, Khalidah clear. Okay, good. Okay. Clara. Clara tu apa pula? Haras kau jangan pakai bahasa cikgu tak faham. Clear, okay, okay. Ya, mana tahu kan belajar tinggi bahasa, pakai bahasa apa, Jerman ke apa ke. Sarah tu, Clara pun boleh. Okay, siapa Clara lagi boleh bagi tahu Clara. Alright. So dekat sini, korang boleh nampak ni contoh yang ada dekat sini. Ada double slit dia berbeza. Satu yang jarak dia rapat. Ni jarak dia rapat. Satu jarak dia jauh sikit. Okay, apa efek dia dekat skrin? Lepas ni kita cerita. Okay, kita cerita yang seterusnya, bunyi pula. Kalau bunyi rasa-rasa jadi macam mana? So kalau bunyi, untuk produce interference of sound, you need a two speaker. Okay, you need a two speaker. To conclude, apa yang akan jadi untuk bunyi, cikgu buka kepada in your textbook, page 214. Okay, so siapa yang ada textbook, page 214. Page ni dia dah agak lengkap sebab dia cerita satu persatu. So interference of water jadi macam mana? Interference of water macam yang kita cerita semalam, yang garisan yang kita nampak ada cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap, that is the region of constructive, membina. So yang cikgu nak tanda kat sini, cikgu nak tanda pakai warna biru pun tak apa. Yang cikgu gariskan ni, ini adalah kawasan-kawasan Allah. Kawasan-kawasan destruktif. Okay, ini kawasan-kawasan destruktif. Yang cikgu tanda ni kawasan-kawasan destruktif. Okay, yang nampak ada ada macam ada gelombang tu, itu adalah konstruktif. Okay, so untuk cahaya macam cikgu terangkan tadi, dia akan jadi cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. Okay, cerah gelap, cerah gelap, cerah gelap. And then untuk bunyi, dia akan jadi bunyi kuat dan bunyi perlahan. Okay, so tengok pada graf tu. Warna kuning yang dia tanda tu mewakili bunyi kuat. Tengok ni, dia punya graf, amplitude dia tinggi. Semalam kita cerita, bunyi kuat meaning amplitude. The louder the sound, amplitude is higher. So the yellow dot represent louder sound. Okay. The yellow dot represent bunyi kuat. Okay, yang X korang boleh nampak dia macam ada landai sikit. So meaning yang X tu represent soft sound ataupun bunyi yang perlahan. So untuk bunyi dia akan jadi kuat pelan, kuat pelan, kuat pelan, and kuat representing constructive. Okay, louder sound represent constructive. Soft sound ataupun bunyi yang lembut, bunyi yang perlahan represent destructive. Okey, kawasan construct and destruct tu akan sama atau dia akan bertukar di tempat yang sama? Dia akan bertukar di tempat yang sama. Tak, cikgu cuba faham. Kawasan construct, destruct tu akan sama ke atau dia akan bertukar? Okey. Okay, so dia adalah beberapa faktor menunjukkan, tapi dia akan tetaplah, maksudnya kita memang akan dengar kat sini kuat, soft, loud, soft, memang kat situlah kawasan dia. Tapi dia bergantung, kalau kita jauhkan speaker, kita rapatkan speaker, ada efek lain. Okay. Sebelum cikgu cerita yang jauh speaker, rapat speaker, maknanya kita akan ada formula. So our job yang last kali kita nak cover untuk topik ni adalah the formula for interference. Apa formula dia? So tadi kita dah cerita konstruktif untuk air, nampak gelombang. Destruktif dia tak nampak gelombang. Okay, lepas tu konstruktif nampak gelombang. Kalau cahaya pula dia akan jadi macam ni.
Ada warna gelap, ada warna gelap, ada warna gelap. And yang warna tu represent constructive. Okay. Red color or blue color tu nanti cikgu cerita lepas ni. Tapi yang penting, yang ada warna meaning constructive. The dark one is destructive. Okay. So and then kat sini, untuk bunyi, it will be loud sound, soft, loud sound, soft, loud sound, soft. And loud sound represent constructive, soft sound represent destructive. Okay. Setakat constructive dan destructive clear? Sebelum cikgu masuk formula. Okay. Ada tak sebarang pertanyaan dulu? Okay. Yang tu dulu. Fine? Okay, clear. Right. The most important thing is you need to remember for 3 wave yang kita belajar, light, water and sound. Constructive dia apa? Destructive dia apa? And surely to produce that constructive and destructive, mesti from the very beginning both wave is coherent. Okay. Baru boleh jadi yang loud sound, soft sound, loud sound, soft sound. Baru boleh jadi bright, dark, bright, dark, bright, dark. Baru boleh jadi ada gelombang, tak ada gelombang, ada gelombang. Syarat nombor 1, mesti coherent dulu. Okay, mesti coherent dulu. So sekarang kita nak masuk formula. Okay, here is the formula. Okay, so formula ni dia tulis lambda AX over D. Okay, siapa boleh tulis kat chat tu, ruangan komen tu. Lambda ni apa? Ni kita dah belajar kelas first sekali. Kok lah ada yang lupa dah. Dia kata lambda, lambda. Cikgu korang pun selalunya sebut lambda, lambda. So lambda represent apa? Wavelength, alright. Wavelength, betul. So dia represent wavelength. So berapa panjang gelombang tu? Okay. Contoh. So dekat sini contoh kalau cikgu nak cari wavelength, cikgu kena ukur ni. Which is, kalau benda dah bertindih-tindih, impossible lah nak ukur terus. So we have a formula. So the formula is A times X over D. Okay, A times X over D. So A tu apa? X tu apa? D tu apa? Okay, so kita akan tengok satu-satu. Right, kita mula dengan water wave. Macam mana nak kira interference if you have a picture of a water wave? Oh, sekejap. Okay. Kat mana dia letak formula okay. Alright, ni sama macam dalam nota korang tu yang cikgu bagi tu. Okay, ni kira bagus sikit sebab dia guna 2 warna. Dalam cikgu tunjuk kat sini, dia guna 2 warna. Source number 1 warna merah, source number 2 warna biru. Jadi yang dia tanda, contoh cikgu bulat kat sini, korang nampak cikgu bulat kat sini. Itu kawasan throw made with throw. So itu konstruktif. Okay, cikgu bertanda lagi. Ini crash dengan crash, konstruktif. Throw dengan throw, konstruktif. Crash dengan crash, konstruktif. So itu kita panggil tadi antinodal ataupun kat kawasan tu kita panggil constructive interference. Nama line tu, the name of the line is antinodal line. Okay, sebelah dia adalah destructive, kita tanda kat sini. Korang nampak yang putus-putus tu, nodal line ni. Okay, nodal line tu destructive. And then constructive balik, antinodal, destructive balik. Okay, so kita nak kira formula dia tadi. Lambda, wavelength kita boleh kira A darab X bahagi D. Okay, so A dia mana? So A is this. Distance between source number 1 and source number 2. Ni A. Okay, berapa A ni? Darab X. Okay, X, tengok X, kalau cikgu ambil X tu dekat sini, dia mesti daripada konstruktif ke successive konstruktif sebelah-sebelah. Okay, contoh ini dia punya X. Okay, D dia adalah daripada A sampai D. A sampai X, ini D. Panjang tu jangan risau, dia akan bagilah nanti. Okay, contoh cikgu nak ambil destruktif ke destruktif pun boleh. Contoh cikgu nak ambil dekat sikit, cikgu nak ambil sini. Daripada putus-putus ke putus-putus yang sebelah sini. Ini pun boleh ambil sebagai X. Tapi D cikgu pendek sikit lah. D cikgu pendek sikit. Kalau kita ada nilai dia atau maklumat-maklumat dia, jawapan dia nanti jawapannya sama. Okay, jawapan dia nanti akan sama. Yang penting A
darab X bahagi D. Okay, kita buat kat sini macam mana nak buat A darab X bahagi D. Soalan muka surat 14 yang atas ni. Okay. So ada 4, 20 M. Okay. So korang yang beritahu cikgu. 4 cm ni apa? 4 cm tu apa? 20 cm apa? Okay. So 4 is A, betul? And 20 ni, 20 ni adalah D. Okay, dia mesti A darab X bagi D. A darab X bagi D. So dia darab bertentangan A darab X bagi D. Okay, A darab X bagi D. A darab X bagi D. Dia mesti macam tu, A darab X bagi D. So A darab X, X dia berapa? Okay, ni D. So X dia berapa? Dekat sini kena hati-hati sikit. Sebab ni ada perangkap. 16 cm bukan X. 16 cm mewakili 1, 2, 3, 4. Okay. 16 cm tu ada 4X. 1, 2, 3, 4. So X dia adalah 16 cm bagi 4. 4 cm. Okay, so clear yang tu? Right. Boleh cikgu teruskan? Okay. So formula will be lambda AX over D. 4 cm darab 4 cm bahagi 20 cm. So matematiknya cm potong, yang tinggal cm. 16 cm bahagi dengan 20. So kita dapat 0.8 cm. Itulah wavelength ni. Okay, clear? Right. So kalau clear, kita pergi ke soalan belakang. Ke surat 15. So again, diagram show a wave pattern formed by a wave from two coherent source. Again, coherent means both wave, same phase, same frequency. Okay, coherent. So paper 2 selalu dia tanya lah. Okay, so X dengan Y ada frekuensi sama, phase yang sama. Okay, so sekarang ni yang mana antinode? So kita tengok kat mana antinode. Okay, antinode means constructive. Membina, interferent membina. Okay, yang mana membina? Kita tengok dulu satu persatu. A. A ni menunjukkan apa? A ni menunjukkan crash made with crash. Okay, D pula. D tunjukkan apa? D tunjukkan throw made with crash. B menunjukkan apa? B menunjukkan throw made with throw. Okay. So C tak ada apa-apa. C ni sama jugalah C kat sini. So ini adalah throw dengan crash. So yang konstruktif, antinode is constructive. So jawapan dia adalah donkey pula. Jawapan dia adalah ayam dan juga bola. Okay, good. Thank you Khalida. So yang bawah ni sama juga. The question is, diagram show interference of water. Cuma kat situ soalan tu, wavelength yang dalam jawab dekat soalan tu kena betulkan sikit. Wavelength of water wave is 0.9 cm. Okay, 0.9 cm. Sentimeter. Meter panjang sangat. Sentimeter. Okay, sentimeter. Okay, so kita cuba lengkapkan. So 4 cm ni apa? 10 cm ni apa? Okay, and dia ada wavelength. So dia tanya berapa nilai X? Ni berapa? Okay, masukkan nilai. A, D, X. Kita ada lambda. So cikgu senaraikan dulu. Wavelength 0.9. A 0.4. D is 10. X. So masuk formula lambda AX over D. Cikgu susun balik.
the equation. So cikgu susun because I love to rearrange the formula first. So maksudnya cikgu akan dapat lambda d over a is equals to x. Okay, so for me it's easier, but it depends. If you want to insert the number, lepas tu susun balik pun boleh, tak salah. Okay, so tak salah. 0.9 times 10 divided by 0.4, the value of x is 2.25. Okay tak? Untuk yang ni ada sebarang persoalan? Okay, untuk water okay, kita lagi dua. Kita ada sound wave and light wave. A tu bukan 4 cm, oh sorry 4 cm. 4 cm. Saja je buat silap. Nak tengok siapa yang alert. 4 cm. Okay, right. 4 cm. Betul. Cikgu saja je buat silap. Nak tengok korang nampak ke tak? Betul-betul ada ke tak dalam komputer ni kan? Cikgu tak nampak korang. Korang je nampak cikgu, which is not fair lah. Okay, hari-hari korang nampak cikgu, cikgu tak nampak korang. So korang petang ni korang kita buka kamera, kita ambil gambar last. So ini adalah kelas terakhir cikgu sebelum raya. Lepas ni kita tak ada kelas dulu, kita rehat kejap. Raya dulu, kita buat kelas hari raya. Okay, hari raya pertama tu kita buat kelas. Lepas solat raya tu, kita ada kelas fizik. Sambil belajar, sambil makan lemak. Okay, so water dah, light pula. Okay, untuk light, kita terus pergi paper 2 dululah. Dekat muka surat 17. Okay. Okay, muka surat 17. Alright. So diagram show an experiment to determine the wavelength of monochromatic light wave by using a red light source. Okay. So sekarang kita nak ukur berapa wavelength untuk warna merah. So we use the experiment of interference. Nama eksperimen ni adalah Young double slit experiment. Eksperimen Dewey celah Young. Okay, eksperimen Dewey celah Young. Sebab orang yang buat eksperimen ni namanya Thomas Young. Okay, Thomas Young muda. Thomas Young. Okay. So dia lahir I think 70 years after Newton, right? So there's a story behind this. Okay. So Thomas Young ni orang yang berjaya membuktikan that light is a wave. Okay, light is a wave. So before that, most of the scientists they believe that light is a particle. Kenapa? Sebab Newton tulis dalam buku dia Optik that light is a particle. Yang cahaya ni adalah zarah. So waktu tu ada satu idea yang mengatakan yang light is a wave. Tapi idea tu tak popular because dia melawan Newton. Newton ni macam nak cakap macam dalam fizik ni dia something like yang orang akan referring to. So korang pun belajar Newton first law, second law, third law, gravitational universal law. So there's so many law yang Newton prove. Newton dia sebelum ada Newton, sebelum Newton tu lahir lah kiranya, orang jarang gabungkan matematik dan fizik. Dia macam matematik is matematik, astrology is astrology. So dia tak ada gabungan. So bila Newton gabungkan maths and physics, tu dia jadi macam wow, nampak macam wow. That's why dia tu orang anggap macam oh, bapa fizik macam tu lah. Okay. So bila Thomas Young bagi idea yang melawan Newton, so orang akan macam, wish kau ni melawan untuk guru, lebih kurang macam tu lah. Newton dah kata dah, kau tak percaya pula, lebih kurang macam tu. So tapi Thomas Young ni berjaya proof that light is a wave using this experiment. Because untuk kita classify sebagai gelombang, dia kena boleh buat 4 fenomena. So fenomena waktu zaman Newton hanya 2, reflect, refract, zaman Newton. Bila Thomas yang buat eksperimen ni, barulah dia proof, okay, cahaya boleh buat interference,
So cahaya juga adalah wave. So itu besarnya sumbangan Thomas Young dalam ni lah. Okay. So sebabkan dia, kita kena belajar lah benda ni, interference. Right. Okay. So kalau tak ada dia, banyak tak ada. Cermin mata yang ada, tak ada glare. Ada banyak lah, ada banyak benda application yang kalau kita tak tahu pasal interference, kita tak boleh nak buat. So sumbangan dia sebenarnya agak besar. Okay. Dan Newton juga betul, tak kata Newton salah. So dia cuma dapat proof yang light is also a wave. Macam tu. Okay, so kita nak cerita kat sini. Bila Thomas Young buat eksperimen, digunakan monochromatic light. Monochromatic light. So monochromatic means light with one wavelength. So dia tanya what is meant by monochromatic. Monochromatic means light with one wavelength, or bahasa Melayunya cahaya dengan satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang. Okay, boleh juga light with one color, satu warna, ataupun light satu warna. Okay, boleh. Boleh guna yang tu. Dalam kes ni dia pakai warna merah. Okay. So another important thing that you need to remember. Okay, again, another important thing that you need to remember for interference of light, untuk interference cahaya. Warna pelangi. Warna pelangi kena ingat. Macam mana nak ingat warna pelangi? Apa tu? Mari. Okay, cikgu lupa pula yang Upin Ipin tu. Dia ada. Upin Ipin pun ada juga. Mari apa tah bersama Ipin dan Upin. So korang tengok kartun tu lah. Mari jual Okay, kalau yang cikgu ingat, zaman cikgu dulu, ini waktu cikgu sekolah tadika lagi. Ini yang sekolah tadika Nak ingat warna pelangi waktu sekolah tadika. Michael Jackson kill his brother in USA. So cikgu tulis kat chat tu. Michael Jackson kill his brother in USA. Tak betul pun. So dia pun dah tak ada. Tak payahlah kita tukarlah. Mark Jenin. Mark Jenin kill his brother in USA. Tu Dania tulis tu. Tu betul. Yang Dania tulis tu. Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okay, mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okay, ada lagi. Kalau nak ingat English dia, ada juga English dia. Tapi ironinya, dia punya tu bahasa Melayu, warnanya warna bahasa Inggeris. Contohnya Rania, orang yang gempak. Besok lah, bukan esok besok Isnin. Tapi hari ni Isnin. Perhimpunan. Ini another way. Okay. Red, orange, yellow, green, blue, indigo and purple. Asalkan tak kisah macam mana, tapi korang kena ingat warna pelangi. Kenapa? So cikgu lukis gambar pelangi tu. Every color, kenapa pelangi bentuk dia macam tu? Because different light, different color has different wavelength. Different color has different wavelength. The longest wavelength, yang paling panjang, warna merah. Warna lain semua pendek dari dia. Okay. Yang paling pendek confirm purple lah. Okay. Warna paling pendek purple. Maknanya siapa duduk atas, wavelength dia panjang. Siapa duduk bawah, wavelength dia pendek. Okay, again. Warna mana duduk atas, wavelength dia panjang. Warna mana duduk bawah, wavelength dia pendek. Clear? Okay. Clear tak? Okay. So clear. So effect dia apa? Tadi kita belajar formula which is lambda equals to AX over D. So untuk cahaya, A is represent by this distance. Distance between two slit. A. Lepas tu distance between double slit and screen. Rasa-rasa huruf apa? Cikgu rasa korang dah boleh faham dah huruf apa tu. Okay, double slit dengan screen huruf apa? Okay, siapa rasa-rasa dah faham?
Dari double slit tu sampai ke screen. Jarak tu kita panggil apa? Huruf apa kita nak letak? X ke D? Okay, so ramai jawab tu ini D. Okay, so X dia mana? X dia adalah from red fringe to red fringe, X. Boleh juga ukur dark to dark, also X. Mesti yang bersebelahan. Okay, red and successive red, dark and successive dark. Cahaya merah dan merah bersebelahan. Cahaya gelap dan gelap bersebelahan. Okay, so dekat depan ni pun ada perangkap sikit. 1.5 tu bukan X. 1.5 tu mewakili 1, 2, 3, 4. Okay, 1.5 kali 10 negatif 2 tu mewakili 4X. So korang boleh cari berapa X dia. Okay, so kita tengok dulu soalan. Okay, tiba semua. Okay, so B. So B rasanya korang dah tahu dah apa jawapan dia. Why are red fringe formed on the screen? So red fringe form due to constructive ke destructive? Red fringe due to constructive interference. Okay, disebabkan interference membina. Okay, terbentuk disebabkan interference membina. Okay, sekarang kita nak kira. The distance between young double slit and screen. 3 meter. Okay. So 3 meter ni mewakili huruf apa? Double slit sampai screen. This is D. Okay, hopefully korang tak keliru nak ambil A, X, D. Cikgu rasa dia agak jelas. A, X, D tu apa? Okay. Distance between double slit and screen. So that distance is D. The double slit has slit separation. Slit separation tu maksudnya celah dia tadi. Celah tu berapa jarak antara celah tu? Yang ni tadi. Okay, ni slit number 1, slit number 2. Berapa distance dia? A. So that distance is 5 times 10 to the power negative 4 meter. See? Too small. Kecil je tu. Beberapa mm. 0.5 mm. Mm kecil. Korang 1 mm pun susah nak ukur. Ni mm 0.5. Kecil lagi. Okay, so the double slit tu memang sangat halus. And then calculate the wavelength. So dia nak wavelength. X, kita tengok dekat atas tadi. 1.5 darab 10 negatif 2 meter. Jangan lupa bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 4. Okay, so kita dapat X dia. Okay, bahagi dengan 4. Boleh refer balik gambar kat atas. 1, 2, 3, 4. Bahagi 4. So 3.75 darab 10 negatif 3 meter. So semua unit dulu tengok, semua unit sama tak? Kalau tak sama kena tukar. Okay, meter. Okay, good. Semua meter. So semua meter senang sikit. Boleh ganti terus. So kita nak soalan dia is find the wavelength. Lambda A over D. So the value of A is 5 times 10 to the power negative 4 times 3.75 times 10 to the power negative 3. Okay, ingat unit dia meter. So bawah pun meter juga. 3 meter. So meter potong 6.5 times 10 to the power negative 7 meter. 6.25, sorry. 6.25. Okay. Kecil tu. Maknanya kalau kita nak ukur pembaris pun tak boleh nampak. Maknanya cahaya warna merah, wave dia from one crest to the next crest, berapa distance dia? Too small. 6.25 negative 7. Tapi ni warna merah tau. Meaning itulah yang paling panjang. Okay, ingat balik. Warna merah paling panjang. Maknanya wavelength yang paling panjang
bernilai 6.25 times 10 negative 7 meter. So you can assume yang lain kurang daripada tu. Because red light is 6.25. So itulah paling panjang dalam warna pelangi. Wavelength dia. Okay, clear tak untuk light? Kalau clear, kita masuk satu lagi, sound. Lepas tu kita masuk electromagnet. Okay. Right, so mungkin korang nak hadam dulu, boleh hadam dulu. Okay, apa perkara penting untuk cahaya? Warna pelangi. Nombor 2, konstruktif and destruktif. Konstruktif cerah, destruktif gelap, and formula lambda AX over D. Okay, so clear. We go to the next one. Okay, lupa pula yang atas ni. Okay, ada satu lagi sebelum kita pergi next one. Kita patah balik kepada ni, soalan ni tadi. Lupa cikgu nak terangkan. Ini kalau cikgu pakai warna merah. What happen if I change from red color, cikgu tukar blue color. Okay, lampu tu cikgu tukar. Cikgu tak nak pakai warna merah, cikgu tukar pakai warna biru. Okay, apa jadi? Right. So kalau cikgu tukar warna biru, okay, lambda AX over D. Okay. Cikgu hanya tukar lampu tau. Cikgu hanya tukar lampu. So bila cikgu tukar lampu, sebenarnya cikgu tukar ni. Lambda is my manipulated variable, MV. Manipulated variable, manipulasi. Cikgu tukar warna, maknanya cikgu tukar lambda. Cikgu tukar warna, cikgu tukar lambda. So I change the color, I change the wavelength. So what happened is, what happened to X? Okay, X is the responding variable. Maksudnya nanti dekat skrin ni, macam mana gambar dia dekat skrin. Okay, so if you change the color, effect dia macam ni. Ni effect dia. If you choose a color that is bawah, okay, kita pilih warna yang bawah. Okay, kita pilih warna yang bawah. So what happened? The X will be smaller. Okay, shorter wavelength, smaller X. Shorter wavelength, smaller X. Because based on the formula, okay, ni siapa yang pernah join kelas-kelas cikgu sebelum ni, cikgu dah pernah ajar. Kalau kita ada formula, anything related to the formula, kita boleh cari relationship dia if satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Lepas tu kita tengok susunan dia macam mana. Kalau satu baris, directly proportional. Meaning, kalau cikgu guna warna biru shorter wavelength, so automatic X ni pun jadi rendah juga. So X rendah tu pendek. Satu jarak-jarak ni jadi lagi pendek. X ni pendek. Okay, kalau atas bawah, hubungan dia inversely proportional. Okay, itu kita akan buat lepas ni. Okay. So effect dia dekat sini, kalau cikgu boleh balik ke paper 1 kejap, soalan muka surat 16 yang ni. Contoh macam ni kan. Dia bagi kat sini. Dia tukar warna. So X warna lain, Y warna lain, Z warna lain. Okay, so X, Y, Z tu warna apa? So kita tengok dekat sini. So untuk Z, jarak dia jauh. X is longer. Okay. And dekat Z, dekat X pula, warna dia jadi lagi rapat. So the X is shorter. So you need to determine which color. Rasa-rasanya which color. So dia bagi beberapa warna kat bawah. Green, red, yellow, red, blue, yellow, red, yellow, blue, blue, yellow, red. Okay. So yang mana satu? Okay. So pertama kita kena tahu if the X is longer, maknanya wavelength dia longer juga. Okay, warna apa yang ada longer wavelength? Warna merah. Okay. And then mana yang shorter? Yang belah bawah. So wavelength yang shorter, blue. So yang kat tengah-tengah ni warna apa? Warna yellow. Ni yellow. In between. Okay, kenapa cikgu tahu macam tu? Ingat balik kita punya warna tadi.
Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okay, so yang atas longer, so yang bawah shorter. So in this case, jawapan dia bukan C. Jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia D. Kalau C tu terbalik tu. C tu terbalik. Jawapan dia yang betul adalah D. So you need to remember the colour, especially for paper 1. Ataupun dia tanya, what happened to the value of X if you change with blue colour? Dia dah pakai warna merah, lepas tu kata, what happened to the X when the red light is changed with blue light? Tukar dengan blue. So apa jadi? So dia jadi lagi pendek. So korang kena tengok susunan lah. Okay, macam mana pula kalau cikgu kata, so sekarang cikgu guna blue light. Okay, contoh cikgu guna blue light. Okay, so guna blue light. What happened to the distance between the fringes? Apa jadi pada jarak pinggir cerah tu? Kalau cikgu ganti dengan orange light. Orange. So logiknya kalau kita pakai blue, kita ganti dengan orange. Orange ke atas. So apa jadi pada X? Lagi atas, the distance between X is longer. Okay, clear itulah soalan-soalan dia. Okay, habis untuk light. We can go to the last one. Okay, boleh cikgu pergi yang last one untuk interference, which is sound. Lepas tu habis. Lepas tu kita masuk electromagnet. Electromagnet pendek je. Okay. So last one is sound wave. So balik ke tab 2 tadi. Satu lagi, lupa pula. Yang ni satu lagi. Sebelum pergi sound. In case ada yang tak dapat idea dia, cikgu buat macam ni. Ni soalan nombor 7. Okay. Dengar dulu penerangan cikgu. So diagram show fringes. Pinggir. Pinggir, corak pinggir tu yang tadi lah. Cerah gelap tu bahasa Inggerisnya fringes. Okay, bahasa Melayunya pinggir. So show a fringes form when identical monochromatic light pass through the double slit. Okay, keyword dia dekat sini, identical monochromatic light. Bahasa mudahnya 7.1 pakai warna sama, 7.2 pakai warna sama. Tak ganti, tak tukar. Okay, tak tukar warna. Jadi, based on the equation, lambda A X over D, identical tu dia nak bagi tahu yang in this experiment, the wavelength is constant. I don't change the color. Itu dia nak bagi tahu. Okay, so apa yang dia tukar? So tengok kepada gambar. So what is the difference between 7.1 and 7.2? Okay, gambar 7.1, kalau cikgu boleh tunjuk kat sini, ini dia guna double slit yang shorter. Okay, yang ini dia guna double slit yang longer. So, efek dia dekat siapa? Okay, kita tengok lagi apa yang constant. Apa lagi yang constant? So, kita ada wavelength constant. Okay, apa lagi yang korang nampak dekat gambar tu, nilai dia dua-dua sama. Okay, tengok mana nilai dua-dua sama. D is constant, yes. D is also constant. So now you left with MV and RV, manipulated and responding. Okay, ingat cikgu cakap tadi. If you want to find the relationship, one physical quantity must be on the left side, another one must be on the right side. Sekarang kita nak kaji A dengan X, tapi dua-dua duduk satu side yang sama, tak boleh. So kita kena pindah. It will be like this. Lambda over A, X over D. So now what is the relationship between A dengan X? Okay, kalau dia satu atas, satu bawah, hubungan dia adalah inversely proportional. Okay, again, hubungan dia adalah inversely proportional. Means if you have shorter A, okay, you will get bigger X. Okay, yang kat sini pula X dia lebih kecil. Right. Clear tak kat sini? And cikgu percaya jawapan yang soalan yang bawah tu korang boleh jawab lah. Sebab cikgu dah bagi keyword dia dekat sini. So bila dia tanya, compare the wavelength. Wavelength is the same. Compare D. D is the same. Compare A. 7.1 shorter than 7.2. Compare X. 7.1 longer than 7.2. So dia buat ayat comparison. So what is relationship between A and X?
the shorter A, smaller A, bigger X. Ataupun bigger A, smaller X. Okay, so tu soalan yang bawah ni lah. Okay, that's why in your textbook, sebelum cikgu masuk sound sikit lagi. Okay, in your textbook kat sini, bila dia tunjukkan dekat muka surat buku teks tu, muka surat 214, tengok dia tulis ni, smaller distance of separation of slit. Maksudnya A dia kecil. So bila A dia kecil, apa jadi kepada cahaya ni? Bright and bright. So X is bigger. Okay, yang ni larger distance of separation. So A tu dia gunakan slit yang lagi besar. So what happen to the X? X will be shorter. Okay, hopefully clear. Okay, dan untuk light. Okay, so Khalida jawab okay, faham. Yang lain macam mana? Dapat tak? Okay, boleh betul faham Okay, good, thank you. Last one, sound je, sikit je. Sound. Syarat yang sama, you must use a coherent. So kalau dekat buku ni alalang kita buat dekat muka surat 21. Kod, kejap. Cikgu make sure dulu. 21. Ni light lagi. Sama je. Okay, 21. 23, 23 yang ni. Okay, 23. Alright. Okay. Okay, 123. Sekejap, cikgu nak tunjuk sesuatu in case. Cikgu nak tunjuk tadi tapi cikgu lupa nak check yang ni. Lambat pula dia keluar. Tak apalah, kita buat yang ni dulu. Okay, kita buat yang ni dulu. So diagram shows two loudspeaker connected to audio frequency generator. Both use a coherent source. So korang pun tahu apa maksud coherent. So dia tanya what is meant by coherent. Okay, what is meant by coherent? So coherent mean both source has same frequency and phase. Kedua-dua gelombang sama fasa dan frekuensi. Okay, so same thing, the distance between the speaker is A, distance between loud and loud, okay, is X, so distance kat sini adalah D. Okay, so dia bagi soalan kat bawah. Okay, distance antara dua pembesar tu is 3 meter. Okay, so ada soalan kat bawah. Distance between two loudspeaker is 3 meter. So that's A. Distance between 4 consecutive. Okay, so dia macam ni. Ini kira budak berdiri lah. Dia dengar bunyi kuat, bunyi pelan, bunyi kuat, bunyi pelan. So dia kata 4 tu maksudnya macam ni. Daripada atas ni sampai bawah ni. 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 4 tu jarak dia 9 meter. Okay. Ni cikgu beritahu. Kesalahan lazim. Kesalahan lazim, korang cari X, buat 9 bahagi 4. Kat situ salah dia. Okay. So X ni macam mana? X is the distance between 4 consecutive. Okay, contoh tengok jari cikgu tunjuk kat skrin tu jari cikgu. So ini ada 4, 1, 2, 3, 4. X dia yang mana? X ni celah dia, 1, 2, 3. Okay, X tu dia punya gap. 1, 2, 3. So sini pun sama. So X dia bukanlah 4, X dia adalah 3. Okay, and another one yang dia bagi tahu distance sampai pembesar suara adalah 10 meter. Okay, so you can find the wavelength. So wavelength dia macam mana? A is 3, okay, X 9 bahagi 3, so 3 juga. D 10 meter. So wavelength AX over D 3 darab 3 bahagi 10. 9 bahagi 10 0.9
meter. Okay. So itu dia punya wavelength. Clear So kalau dia tanya kenapa ada loud sound, constructive interference occurs. So kenapa ada soft sound, destructive interference occurs. Okay, clear? Okay, so kalau clear, cikgu pergi yang bawah ni. Okay, ni korang kena stay dengan cikgu sebelum kita masuk elektromagnet. Okay, so the frequency of the audio generator, frekuensi dia dikurangkan. Maksudnya, dia punya gelombang tu tadi banyak, sekarang makin sikit. Ingat balik, frequency, what is meant by frequency? Number of complete oscillation per second. Okay, kalau contoh tadi ada 50 Hz, 50 Hz maksudnya 50 gelombang satu saat, sekarang kurang sikit, 40 contoh. So tadi ada 50 gelombang satu saat, sekarang tinggal 40 gelombang satu saat. So itu maksud frequency is less. Okay, so kalau kita nak faham dari segi, cikgu tak nak buat matematik dulu, nak faham dari segi lukisan lah, saja nak tunjuk. Okay, so kalau contoh 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu kata ni satu saat. Okay, so ada 4 gelombang. Yang ni pula ada 1, 2. Satu saat. Jadi, when you decrease the frequency, kita boleh nampak yang wave dia, kalau kita tukar jadi distance, so this distance is shorter. Okay, distance is shorter, wavelength is shorter when frequency is high. Okay, tapi yang bawah ni, okay, yang bawah ni wavelength dia jadi lagi panjang. Okay, bila frekuensi dia low. Okay, itu dari segi gambarannya lah. Tapi kalau kita nak buat dari formula pun boleh. We have a formula of V equals to F lambda. So, V over F sama dengan lambda. See, atas bawah, macam cikgu terang tadi. Kalau atas bawah, hubungan dia inversely proportional. If you have higher frequency, oh ni, sorry, dia nak lower frequency. Okay, lower frequency, wavelength jadi longer. Okay, so apa jadi kepada X? Jarak pelajar berturutan, apa jadi pada X? So X lambda X over D. You decrease the frequency, meaning you increase the wavelength. You increase the wavelength, X pun increase. Okay, so dekat sini what happened to the distance? Okay, the distance increase. So nak bagi orang tu dengar, budak tu kena pergi lebih jauh. Okay, the distance increase. Okay, as the frequency decrease. Okay, so budak tu kena bergerak lagi jauh supaya dia boleh dengar bunyi tu. Kalau tadi dia rapat-rapat dia boleh dengar, sekarang dia kena gerak jauh sikit sebab bunyi tu dah kawasan constructive and destructive tu dah besar. Constructive, destructive, constructive. Tadi rapat-rapat, constructive, destructive, constructive, destructive. Okay, so if you reduce the frequency, that's happen. Okay, so itulah untuk interference. Okay, harap korang clear. Interference kena ingatlah tiga-tiga interference, and I hope korang boleh bezakan macam mana nak kira interference of lights, interference of sound, interference of water. Settle interference. Okay. So dah settle interference. So kalau dekat buku teks ni, contohnya last kali, topik yang last adalah elektromagnet lah. Tapi saja kita nak tengok sikit. Okay, ni korang boleh tengok sendirilah. Okay, ni contoh. Macam mana kapal nak melawan gelombang air, nak produce, nak menentang air. So dia ada bow kat depan ni, tujuan dia apa? Which interfere destructively, so dia akan memusnahkan gelombang. Jadi gelombang bila musnah maksudnya apa? Air tu tak adalah higher amplitude. So kapal tu mudah sikit nak bergerak. So this cause the water become calmer and reduce the water drag. Okay, another one dekat cermin mata, okay, kita coating dengan anti reflection
So anti-reflection tu maksudnya apa? Bila kita pandang tu dia tak adalah nampak macam ada glare. So ini because of interfere destructively. Okay, ni improve kita punya vision. Sama juga radio kat sini, microphone and transmitter system in the headphone produce wave which interfere destructively with surrounding noise. So bunyi kat luar dia tak dengar sebab dia dah hapuskan bunyi tu. Okay, bila dia hapuskan, interfere destructively, apa je pada amplitude? Amplitude reduce. Semalam kita cerita, amplitude tu maksudnya apa? Bunyi kuat atau bunyi perlahan. So jadi bila dia destructively the amplitude, dia destructively the sound, so bunyi tu hilanglah, noise tu hilang. So dia boleh dengar dengan jelas. Okay. So yang ni cikgu harap korang boleh buat lah. Ini cikgu rasa ni korang boleh buat. Ni dia pakai warna hijau. Ingat tadi kita ada 7 warna pelangi. So yang ni dia pakai warna hijau. State the phenomena occur. So single slit. Okay, ni single slit. Single slit ni dia spread. Ni apa? Ini diffraction yang semalam kita belajar, spreading of wave when pass through an obstacle. Satu je diffraction. Bila lalu dua, double slit, baru interference. So A is diffraction. What will happen to the two light in area PQ? So dia akan interfere. Okay, describe the formation of bright fringe and dark fringe. Bright fringe, constructive interference. Dark fringe, destructive interference. And you can calculate wavelength gunakan lambda AX over D. Cuma dekat sini, cikgu nak bagi tahu siap-siap, ini mm, sini meter, sini mm. So you need to change. So mm tu is 0.3 millimeter. Okay, millimeter kena tukar meter. Darab 10 negatif 3 meter. So ini pun sama, 4.6 darab 10 negatif 3 meter. And then masuk dalam formula and you can calculate the wavelength. Okay, settle formative 1. Formative 5.6. Okay, so kita nak masuk last one. Last one ni tak panjang pun sebenarnya, pendek je. So sebenarnya cikgu plan, cikgu ingatkan semalam, sempatlah kita buat interference plus diffraction. So hari ni boleh buat electromagnet and buat test. Tapi mengikutkan keadaan semalam macam tak sempat rupanya, because ada banyak cikgu nak terangkan. Sebab ada yang belum belajar kan. Kalau sebelum ni cikgu terang kat form 5. So form 5 dia dah belajar dulu topik ni. Lepas tu nak start balik, mungkin ada benda cikgu just perlu refresh. Tapi macam ni cikgu akan cerita kat korang one by one, satu persatu. That's why they take longer time. So cikgu minta maaf, cikgu tak perasan benda tu. Selalunya boleh gabung, tapi semalam rupanya tak boleh nak gabung. So that's why cikgu kena buat interference campur hari ni. Okay. Tapi electromagnet ni pendek je. Okay, electromagnet pendek. 3 perkara. Okay, 3 perkara. Number 1, 3 perkara. So 3 perkara dalam electromagnet adalah karakteristik. Number 1, kena ingat susunan spektrum. Number 2, ketiga application. Okay, so untuk electromagnet apa yang korang perlu ingat adalah 3 perkara. Pertama, dia punya ciri-ciri, karakteristik dia. Nombor 2 adalah dia punya spektrum. Ini kena hafal, nanti cikgu akan bagi spektrum dia. And last sekali adalah application. So dekat buku pun hanya ada 3 muka surat. Siapa kalau dalam buku tu pun ada 3 muka surat saja. 220, 221 dan 222. So ini cikgu dah cerita tadi sikit kat korang. Thomas Young, dia melawan Newton tadi. Dia membuktikan yang light is a wave. Okay, so ada yang lain ni korang boleh baca lah. Okay, Henry effect dan sebagainya. So in early 20th century baru kita ada 7 gelombang elektromagnet. Okay, macam mana nak hafal? Cikgu selalu hafal dia macam ni. Radi, may I visit your ex girlfriend. Okay, Radi, may I visit your ex girlfriend. Tu untuk gelombang elektromagnet. Okay, so Radi, may I visit your ex girlfriend. Okay, so kita tak ada orang nama Radi kat sini, so tak apalah. Okay, so jangan terasa Radi. Okay, and another thing is your ex girlfriend, not your girlfriend. Okay, Radi, may I visit your ex girlfriend. So kalau itu spektrum elektromagnet. So kita kena hafal lah susunan dia. Ada sebab, nanti cikgu tunjukkan. So Radi, may I visit your ex girlfriend.
in the first class kita dah belajar that electromagnetic wave is one of transverse wave. Okay, salah satu daripada gelombang melintang. Okay, kita belajar in the first class. We have two type of wave. Transverse, longitudinal. Transverse, light, water, electromagnet. Longitudinal, sound wave. Okay, melintang, cahaya, air, electromagnet. Membujur, bunyi sahaja. So ini wave ni adalah transverse wave. Okay, so apa karakteristik dia? Kenapa dipanggil electromagnet? Ni korang akan belajar lagi detail. Tahun depan korang akan belajar electric and magnetic. Electromagnet and electric. Tahun depan belajar lagi waktu form 5. So kita ambil dulu yang ini. Apa yang kita nak fokuskan dalam bab ni is you have two field atas bawah macam ni. Okay, atas bawah tu adalah magnetic field. And yang perpendicular dengan dia kiri kanan adalah electric field. So dia macam kalau korang nampak tangan cikgu, ni atas bawah electric field. Magnetic field, kiri kanan electric field. Tu macam tangan cikgu kat dalam kamera tu. Okay, macam tu. Okay, so apa karakteristik dia? Basically karakteristik dia cikgu dah cerita first class. It is a transverse wave, dia adalah gelombang melintang. Do not need a medium to propagate. Itu pun kita cerita first class. Transverse wave dia tak perlukan medium. Can propagate through vacuum, boleh melalui vacuum. Tu pun cikgu cerita first class. Yang cikgu tak cerita first class yang ni je. That 7 yang kita baru hafal tadi. Radi, may I visit your ex-girlfriend? Semua tu, Radi, may I visit your ex-girlfriend? It move with a speed known as speed of light. Okay, that's the speed of light. Laju cahaya. 3 kali 10 kuasa 8. Okay. And bila dia masuk medium, maksudnya bila dia lalu kat udara, dia jadi perlahan sikit. Dia masuk dalam air pun, dia jadi perlahan sikit. Masuk dalam pepejal pun jadi perlahan sikit. Because dia punya higher speed bila dalam vacuum. And move lower speed in any medium. Maksudnya masuk udara, dia dah perlahan sedikit. Okay, masuk dekat air, perlahan lagi. Masuk dekat pepejal, lagi perlahan. And ini juga cikgu cerita semalam, all the wave, light, water, electromagnet, semua boleh undergo 4 phenomena. Reflect, refract, diffract and interference. Okay, so kita balik apa yang kita hafal tadi. Yang kita hafal tadi adalah yang ni. Radi, radio, me, micro, I. Visit. Okay, kalau bahasa Melayu, radio, radio, gelombang radio. Microwave, gelombang micro. Oops, micro. Inframerah, infrared, inframerah, infrared. Visible light je bahasa Melayu lain sikit. Bahasa Melayu dipanggil cahaya nampak. Okay, cahaya nampak yang kita cerita tadi. Yang waktu kita buat eksperimen, yang double slit eksperimen. Okay, warna yang daripada mari jual kacang hijau bersama Upepin, Michael Jackson case berada di USA. So tu yang ni. Okay, and UV. UV, X-ray, gamma. Okay. So ciri-ciri dah cerita. Dia adalah transverse wave, melintang, and then dia boleh travel through vacuum, does not need a medium, move with speed of light, can be reflect, refract, and reflect, refract, diffract, and interfere. Boleh pantul, boleh belau, boleh bias, boleh interferent, boleh. Cuma dalam bab ni selalunya dia tak fokus dekat pantulan radio, pantulan mikro, dia tak fokus kat situ. Okay, dia tak fokus kat situ. Dia fokus pada 3 perkara. Korang kena ingat ciri-ciri, korang kena ingat spektrum, and kena ingat application. Okay, spektrum yang kita hafal tadi adalah daripada frekuensi paling rendah, ni 10,000 Hz. Okay, siapa ingat balik 10,000 Hz maksudnya apa? Satu saat 10,000 getaran. Sampailah gamma yang paling tinggi, satu saat 10 kali 20. Nak sebut pun tak boleh dah nombor tu. Cikgu pun tak tahu nak sebut macam mana. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entah nak sebut tak tahu. Okay. Itu dia punya frekuensi. Sangat tinggi. Okay. Dalam satu saat, getaran dia sangat laju. So bila sangat laju, dia sangat rapat. Okay, dia sangat rapat. So bila sangat rapat, wavelength dia ni adalah pendek. Yang panjang adalah radio. So arrangement yang kita hafal is from lower frequency to the highest frequency. Okay, lower frequency to the highest frequency. Alright. And last one is application lah.
Cikgu cerita sikit application sebelum kita masuk soalan dia. Okay, radio. Radio kat mana? So radio, tapi sekarang sekarang korang banyak siapa kat rumah dia masih lagi pakai TV ni? Yang kat luar dia pakai antena macam ni. Okay, ada tak? Cikgu nak tengok komen. Okay, kalau ada boleh beritahu. Ada tak lagi? Siapa pakai? Nenek saya. Okay. Alright. Siapa yang pakai ni, tolong belikan dekat nenek atau siapa yang masih pakai, tolong belikan sama ada Enjoy ataupun yang baru ni apa? My TV ataupun Astro lah. Astro mahal lah sikit kan. Sebab apa? Sebab kita nak tutup dah radio wave. Okay, radio wave. Maknanya siapa yang pakai dulu mana ada Astro semua ni, tak ada. Zaman cikgu sekolah rendah, TV ada 3 channel je. Lepas tu baru masuk NTV 7, ada 4 channel. Lepas tu baru masuk TV 8, ada 5 channel. Masuk TV 9, ada 6 channel. Lama sikit baru ada Al Hijrah. Okay. So yang ini dia pakai radio. Radio ni maksudnya pemancar dia dekat, katalah stesen-stesen tu semua pemancar dia di Malaysia je. Kita tak boleh pancar daripada luar, tak boleh. So radio tu, gelombang radio tu banyak sekarang ni. And bila kita dah ada Astro ada sebagainya, kita dah ada pakai gelombang micro pula. Okay. So ini sebagai your information saja. Kita sekarang ni ada pencemaran gelombang. Sebab kita ada micro, kita ada radio, so many wave. Wave ni tak nampak, so many wave. So apa yang kerajaan nak buat? Dia nak tutup ni radio. Sebab tu yang dikenalkan My TV lah apa semua tu. Sebab dia nak alih semua orang nak tengok TV lepas ni hanya pakai microwave. So ni tak ada. Ni sebagai ilmu tambahan. Ada keluar paper tapi biasalah, bukan korang baca pun kan. So korang tak baca pun. Okay, so antena tu dah tak ada. Zaman antena ni kalau angin tolak, siaran hilang. So kena ada 2 orang. Seorang pergi betul kat antena. Oh, okay. Seorang dekat TV. Okay. Kiri. Okay dah, ada clear. Yang tu. Antena ni, zaman ni. Okay, sekarang tak ada dah. Sekarang korang pakai yang piring tu. Ataupun, siapa yang sekarang pun tengok TV pakai apa? Unify. Kan pakai optic fiber optik. Yang internet ada, campur tengok TV. Sekarang dah canggih lah. So kita tak ada dah pakai. Ni dah tak ada. Dah jarang. Dah kurang sangat orang yang pakai. So that's why TV broadcasting menggunakan radio kita nak tutup. Okay. And microwave, macam cakap tadi, microwave yang dekat dapur korang tu dah memang confirm microwave. Tujuan dia untuk masak. Okay. Pencemaran gelombang. Yes, pencemaran gelombang. Korang boleh search. It's a true story. Okay. Pencemaran gelombang. So, yang kita pakai ni, bila kita telefon, mana datang wave dia? Bukan radio. Microwave. Tapi tak adalah pula kau pakai telefon kau masak ayam atas ni, panggang ayam, tak boleh lah. Because the purpose is different. But you use wave. Same wave, microwave. Microwave yang dekat microwave oven tu pun microwave juga. Tapi tak ada pula orang ambil microwave oven letak kat telinga nak telefon orang lain. Different purpose. Okay, tapi dia guna same wave which is a microwave. Microwave pendek sikit daripada radio. Okay. Contoh radio, korang ambil macam ni, korang dengar radio dalam kereta, okay, local radio. Local radio, yes. Local radio masih lagi pakai radio wave. So korang naik kereta, korang dengar radio apa? Korang beritahu cikgu tak tahu korang dengar radio apa. Cikgu dengar iKim, macam tu lah, iKim macam tu. Okay, korang dengar lagi radio apa? Dia kata korang dengar radio hot klasik, ya Allah, klasik national ke? Okay, hot berapa? Okay, boleh beritahu berapa siaran dia? Era cik tu. Era 103 103.3. Okay, megahertz. Itulah frekuensi dia. Okay, itu frekuensi dia. 103.3 megahertz. So sepanjang negeri Selangor ni korang boleh dengar siaran era tu menggunakan frekuensi yang sama. Cuba masuk Perak. Awal-awal Perak dengar lagi. Jauh sikit dah tak dengar dah. Sebab that wave yang datang dari negeri Selangor tak sampai. Same reason orang Johor boleh tengok cerita Singapura, orang Singapura tengok cerita Malaysia. Same reason. Because dia sekarang ni dia pakai TV broadcasting yang pakai radio. Tapi nanti bila Malaysia tutup, dia tak ada siaran lah. Sama lah macam kecuali kalau dia pakai Astro dia dapat. Tapi kalau dia pakai antena dia tak dapat dah.
Okay, sama macam orang Perlis, orang Kelantan, orang Kedah yang duduk dekat dengan sempadan tengok cerita Thailand, same reason, because of wave, dia lepas. Mana ada sempadan sempadan jaga untuk wave. Okay, wave, stop sini wave, kau dah masuk Malaysia ni, tak boleh lalu. Bak pasport, mana ada, wave dia lepas je. Tapi dia tak boleh pergi jauh lah, dia hanya yang dekat tu kita akan dapat. Okay, so microwave cikgu dah cerita. Infrared. Okay, infrared untuk memasak ada juga yang menggunakan infrared. Okay, and then night vision, yang Google night vision tu. Okay, kalau siapa pernah tengok cerita Alien, Alien versus Predator, macam mana dia tengok manusia? Okay, dia tengok manusia, dia tak pakai macam kita. Kita, mata kita, Tuhan cipta, kita melihat berdasarkan visible light. Okay, spektrum yang mata kita terima adalah visible light. Cahaya tak ada, kita tak boleh nampak. Kalau korang tengok cerita Alien versus Predator ke apa ke, dia pakai apa? Dia pakai infrared. Dia tengok manusia, dia tak nampak warna coklat, dia tak nampak hidung korang mancung ke tak, kau bermisai ke tak, semua dia tak nampak. Dia hanya nampak heat signature. Dia nampak yang hijau merah tu. Okay, yang tu heat signature, digunakan infrared. Okay, right. Visible light, cahaya biasa ni, cahaya yang korang ada daripada matahari ni, yang tumbuhan guna untuk fotosintesis, kita guna untuk melihat. Okay, UV, start sini orang dah takut dah. UV ditakuti kebanyakan wanita. Kenapa? Rasa-rasa kenapa? Selalu korang akan beli satu produk nak mengelakkan UV. Apa nama produk dia? Sunblock, yes. Okay, sunblock tu bertindak macam mana? So kita letak sunblock. So apa jadi dekat UV? UV langgar, dia akan reflect. Okay, reflection. So tak adalah korang punya kena ni. Okay, tapi UV pun dia ada, dia skin sunblock pun ada juga SPF berapa. SPF tu kira kebolehan dia untuk reflect. Okay, sebelum ni siapa yang reflectkan UV? Sebelum ni yang reflectkan UV daripada matahari adalah ozon. So ozon dah nipis, so UV pun masuk. Okay, so kita guna juga dia, contohnya korang pergi tampal gigi, doktor tu guna UV, lampu warna purple. Okay, untuk cek duit palsu pun guna lampu warna purple. Siapa pernah kena tahan JPJ pun, dia suluh lampu warna purple dekat kita punya rod tag. So tu semua ni pakai UV. X-ray. X-ray korang pun tahu kat mana, hospital, airport pun ada. Airport dengan hospital. So contoh X-ray, katalah korang tengok cerita Melayu. Doktor tu kata, melalui X-ray ni kami lihat otak dia. Okay, tu maknanya cerita Melayu tu pengarah dia tak belajar fizik. X-ray tak boleh nampak otak. X-ray hanya boleh nampak maksimum dia boleh sampai tulang. So kalau dia X-ray otak, dia hanya boleh nampak tengkorak. Dia tak boleh nampak otak, right? Sama juga, korang X-ray dada. Korang akan nampak dada, nampak tulang rusuk. Korang tak akan nampak jantung. Okay, tak nampak. Sebab bila X-ray, kita hanya nampak tulang, tak nampak organ. Okay, so gamma lagilah boleh penetrate. Okay, maknanya UV boleh penetrate sampai kulit. X-ray sampai tulang. Gamma boleh sampai alter your DNA. So dia penetrate lagi dalam. So the higher the frequency, higher energy. Okay, ingat electromagnet, higher frequency, higher the energy. The one yang kita hafal tadi, Radi, may I visit your ex-girlfriend. The higher the frequency, higher the energy. Okay, so contohnya dekat sini, cikgu buka kepada soalan ni. Okay, 32, contoh, last one untuk petang ni. Okay, contohnya macam ni diagram spectrum of electromagnet. Okay, radio, micro, P, tak tahu P apa, visible, Q. So kita ingat apa kita hafal tadi. Radi, may I, infrared. Visit, okay, visible light, visit. Your, UV, X, girlfriend. Okay, so diagram 1, ultraviolet is represented by Q. Okay, and then characteristic. Electromagnetic wave is, okay, electromagnetic wave is a transverse wave. Ada 3 lagi transverse wave. Lagi 2 lah, electromagnet, light and also water. Longitudinal only 1, sound wave, bunyi saja. Okay, so belakang.
based on diagram 1, state the change of frequency. So frequency dia from left to right. So left to right yang kita hafal tadi. Radi, may I visit your ex-girlfriend. So the frequency is increase. Okay. State the relationship between frequency and the energy. So the higher the energy, the higher the frequency, higher energy. Okay, done. Okay, so sama juga kalau dekat korang punya buku teks, buku surat belakang ni. Okay, last one. Sorry, cuma masa sikit. Okay, so dia tanya, what are wave A, B, C? Formative 5.7, page 223. Okay, ingat yang kita hafal ni Radi, may I visit your ex-girlfriend. Oops. Hello? Hello? Dengar tak? Okay, dah okay? Tiba-tiba je hilang. Okay, tapi memang hari ni ada dilaporkan dekat berita kata Zoom ada problem. Tapi cikgu daripada pagi tadi kelas okay. Jadi petang ni pun okay. Ni first time jadi macam ni. Wave ni cikgu. Oh, kau mentang-mentang belajar wave wave lah tu. Ya lah tu. Okay. So last one. Cikgu recap balik. Bismillahirrahmanirrahim. So this one is again ikut yang kita hafal tu lah. Radi, may I visit your ex-girlfriend. So A tu adalah girlfriend, gamma. And then B tu adalah UV. So A ni gamma, V ni UV, C ni micro. Okay, lepas tu yang bawah dia suruh arrange in ascending order of increasing frequency. Ini ikut apa yang kita hafal. Radi number 1. May I visit tak ada. Your UV tak ada. Ex girlfriend. Okay. So and then yang bawah ni actually adalah yang kita belajar semalam. Yang refraction. So that in the air, blue light with wavelength move at speed. The speed of blue reduced to D when passing through a liquid. So dia masuk medium yang berbeza. Ini fenomena ni adalah refraction. So semalam kita ada belajar, you can use that formula. V over lambda, and then you can get the answer. So itu formula untuk refraction. Habis. Alright. Clear. Alhamdulillah. Settle. Itu saja. Ada soalan? Sebarang soalan yang korang nak tanyakan yang terfikir. Kalau bukan kaitan dengan yang topik korang belajar ni pun boleh. In real life situation ke apa ke. Okay, so wifi rumah korang pakai apa? Wifi? Radio ke? Micro? Okay. Radio ke micro? Wifi? Wifi is radio. Okay, wifi tanpa wayar, wireless adalah radio. Bluetooth, wifi itu semua ni. Okay. Tapi kalau dia either tu lah, either micro or radio. Tengok macam tu. Either one. Okay, so maknanya korang dah pakai wave ni banyak sangat dalam kehidupan korang actually. But you don't kita tak nampak lah kan. Tak nampak. Okay, same thing. Contoh siapa yang ada pakai Unify 100 Mbps. Yang dia punya, siapa dia punya Unify, dia ada 2 channel. Satu contoh nama Unify dia ABC. Satu ABC, kedua ABC 5 GHz. Kan, dia ada 2. So siapa yang ada 2 tu, 5 GHz tu maksudnya 5 GHz tu maknanya dia punya internet laju. So apa internet laju? Sebab frekuensi dia tinggi.
So masalah dia pula, okay, tadi kita cerita, kalau frekuensi tinggi, wavelength pendek. So kalau nak pakai 5 GHz tu, kena duduk dekat sikit dengan router. Kalau jauh-jauh dari router tak dapat. So kalau korang nak duduk jauh dari router, tukar connection, pergi yang 2.5. Okay, you have 2.5 and 5 GHz. Okay, VNet, internet saya macam slow je. Internet slow. You kena tengok berapa speed. Sometimes kita punya connection tu because of dia macam ni, bila dia buat, dia ada satu orang kata macam plot, macam port. So satu port tu boleh masuk like I think 30 rumah kot satu port. So tengoklah kadang-kadang because ramai sangat guna that port, kita punya internet pun effect juga, slow sikit. So kalau nak bagi wifi laju, kena kurang-kurangkan gelombang lain. Wifi laju, kalau kita nak laju maksudnya kita nak kena kurang kalau orang lain guna. Maknanya lagi kurang orang guna lagi laju lah. Lagi ramai orang share lagi slow. Slow sikit. Slow sikit. Cikgu, kenapa kalau frekuensi higher the energy of wave is high? Okay. Sebab dalam kes ni electromagnet dia special. All the speed is the same. So the energy is depend on the frequency. Okay, the energy is depend on the frequency. So if you have higher frequency, lagi banyak getaran, so dia akan ada lagi banyak tenaga. Okay, so itulah application dia. So kalau korang nak, okay, satu lagi kalau nak internet laju ataupun nak lagi banyak, dia punya cara dia macam ni. Wifi ni ataupun radio wave ni dia macam payung. So kalau letak bawah, dia tak boleh pergi jauh. Korang kena letak atas. So mungkin ada yang tak tahu. So kena letak atas, dia macam payung. So lagi tinggi kita letak dia punya router, dia lagi coverage lagi jauh. Okay, so kalau siapa rumah 2 tingkat, jangan letak dekat bawah, letak dekat atas, tingkat 2. Okay, wifi tu letak kat tingkat atas. So bawah boleh dapat, atas boleh dapat. Okay, clear? Alright, cikgu kalau light bulb dalam lab use EM wave, visible light of which color? Light box dalam lab use electromagnetic wave, visible light of which color? Okay. Dia kalau visible light dia ada 7 warna tadilah. Okay, 7 warna. So depend on the spectrum you use. Salah satu cara boleh guna filter. So pakai warna putih, letak filter. Contoh letak filter merah, yang keluar warna merah, warna lain being absorb. Itu cara nak control warna lain. Wave terpengaruh dengan gravity. Wave is a wave. Dia massless, dia tak ada mass. So dia tak dipengaruhi oleh gravity. Benda yang ditarik oleh gravity adalah benda yang ada mass. So wave tak ada mass. Okay, wave dia adalah gelombang, gelombang tak ada mass. Okay, macam cahaya tak ada mass. Water ada mass, light tak ada mass. Okay, ada lagi? Okay, faham. Right. Banyak pula jawab soalan luar kotak korang. Bagus. Cikgu suka soalan-soalan macam tu. So now you know lepas ni nak buat apa. Yang pertama tolonglah angkat wifi tinggi-tinggi. So semua orang dapat wifi. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Happy iftar, ya. Happy iftar. So terima kasih semua siapa yang join daripada hari Sabtu sampailah hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana join. So siapa yang form 4, korang hanya tinggal satu lagi chapter which is light and optic. So siapa yang form 5 dia tahu itu bab yang sebenarnya diorang lagi banyak struggle. So banyak nak kena ingat and everything. So bagi cikgu itu pun the hardest lah for most of student. So kita mungkin cikgu tengok macam mana, kalau ada permintaan mungkin kita boleh buat lepas raya. So that's the last one. And so untuk hari ini terima kasih semua untuk yang join. Kita jumpa lagi next class and selamat berbuka dan selamat hari raya. Hari raya juga sebab kita tak tahu mungkin kita ada buat kelas free ke tak, nanti cikgu inform, tapi most of you surely tak sempat nak join dan sebagainya. So cikgu ucapkan selamat hari raya to all of you. Selamat berbuka juga. Okay, so bye bye semua, jaga kesihatan, stay safe. Raya tahun ni memang berlainan sikit, tapi sama-samalah kita ni. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum. Okay, selamat Raya Fana. Selamat Raya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Anas. Selamat Hari Raya, cikgu. Selamat Hari Raya. Cikgu, selamat raya. Boy. Arina. Okay. Bye-bye semua. Assalamualaikum.